Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Video kali ini saya akan menerangkan matematik tingkatan 2 bab 7 iaitu bab koordinat. Standard kandungan yang terdapat di dalam bab 7 terdapat 3 standard kandungan iaitu 7.1 jarak dalam sistem koordinat charts, 7.2 titik tengah dalam sistem koordinat charts, 7.3 sistem koordinat charts. Okey, pada penerangan kali ini saya akan memberi fokus dan penekanan 7.1 iaitu jarak dalam sistem koordinat charts. Okey, dengan merujuk muka surat 123 di dalam buku teks KSSM Matematik tingkatan 2. Okey, kita tengok dulu koordinat X iaitu XY, kita tulis X dahulu diikuti dengan Y. Okey. Kita akan tulis X dahulu diikuti huruf koordinat Y. Okey, di sini ada contoh penerangan bagi macam mana kita nak baca koordinat. Okey, katakan ada sistem koordinat chart. Okay, ini kita panggil paksi X. Paksi X dia mesti mengufuk. Dia bagi mendatar ni lah, mendatar paksi X. Paksi Y dia mesti mencancang ataupun menegak. Okey. Pertembungan di antara paksi X dan paksi Y, pertembungan dia ni kita akan panggil dia asalan, titik asalan, yang mana nilai X dia sifar, Y dia pun sifar. Okay, katakan di sini ada satu titik. Apakah koordinat bagi titik ini? Jadi macam tadi, kita akan tengok X dulu, kemudian baru baca Y. Okay, katakan dekat sini, koordinat bagi titik ini di paksi X adalah huruf A. Jadi kita akan letak A dahulu, koma. Okay, kemudian Y dia kat mana? B. Jadi koordinat dia adalah A, B. Okay, sebagai contoh, rajah menunjukkan kedudukan haiwan di sebuah zoo. Nyatakan koordinat haiwan-haiwan di zoo tersebut. Okay, kita tengok gajah. Ingat kita akan cari nombor X dulu, baru nombor di paksi Y. Okey, gajah. Kat mana paksi X dia? Dia berada pada nombor 4. Okey, paksi X dia 4. Kemudian, kita akan pergi tengok dekat paksi Y, 5. Jadi, 4,5. Harimau. Harimau, paksi X dia berada pada 2. Okey, Y dia adalah 1. Jadi, 2,1. Okey, zirafah. Zirafah yang ni ya. Okey, kita tengok dekat X. X dia adalah sifar, Y dia adalah 1. Jadi, zirafah koordinat dia sifar, 1. Okey, buaya. Buaya kat sini Buaya kita tengok dia menyentuh paksi X iaitu 7. Okey, dekat 7. Paksi Y dia di mana? Kita tengok dekat sebelah sini, iaitu sifar. Jadi koordinat bagi buaya 7, sifar. Okey, badak sumbu, paksi X dia berada 7, Y dia di 3. Jadi 7,3. Okey, kuda. Kita tengok kuda di sini. Paksi X dia adalah 6, Y dia adalah 5. Jadi kuda 6,5. Jadi inilah cara bagaimana kita nak membaca koordinat, yang mana kita cari nilai X dulu, koma, kemudian diikuti nilai Y. Seterusnya, masih lagi merujuk muka surat yang sama, 123. Okey, kita nak mencari jarak 2 titik pada satah chart. Okay. Pada gambar rajah ni, kita akan nampak di sini titik A, di sini titik B. Jadi apakah jarak di antara A dan B ini? Kita boleh menggunakan kaedah teorem Pythagoras. Okey. Jadi AB ini kita akan letak AB kuasa 2 sama dengan AC jarak mengufuk kuasa 2 tambah CB kuasa 2. Kemudian kita akan dapat jarak AB, kita akan dapat sama dengan punca kuasa AC kuasa 2 tambah CB kuasa 2. Ini adalah rumus
teorem Pythagoras. Okay. Sepatutnya telah dipelajari semasa tingkatan 1. Okay, seterusnya dengan merujuk muka surat 124, kita masih lagi mencari jarak 2 titik pada satah cas. Okay, sebagai contoh, okay, sebagai contoh satu, tentukan jarak di antara 2 titik pada satah cat berikut. Okay, A ni okay. Penyelesaian dia, kita boleh menggunakan kiraan kotak. Okay, kalau dia menggunakan skala 1 unit, apa yang dimaksudkan skala 1 unit? Okay, tengok sini X. Okay, maksudnya skala 1 unit, beza di antara setiap kotak ni adalah 1. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi maksudnya 1, 1, 1. Itu skala 1 unit. Paksi Y pun dia menggunakan skala 1 unit. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita panggil skala 1 unit. Apabila kita menggunakan skala 1 unit, kita boleh menggunakan kiraan kotak. Jadi, berapakah jarak di antara A hingga B? Kita boleh kira kotak sebab dia menggunakan skala 1 unit. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, jarak di antara A pergi ke B adalah 6 unit. Okey. Bagaimana pula dengan jawapan B? Kita tengok dekat sini. Okey, untuk soalan B, okey, dia selari dengan paksi X. Paksi X kat sini paksi X. Jadi kita kena tengok skala pada paksi X. Sini sifar, sini 5, sini 10. Jadi maksud dekat sini, dia menggunakan paksi X, skala dia adalah 5 unit. Satu kotak tu 5 unit. Okay, kita kira dulu berapa kotak dari P pergi Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kotak, 6 unit. Okey. Jadi paksi X dia menggunakan skala 5 unit. Jadi 6 darab 5, jarak P pergi Q adalah 30 unit kerana paksi X menggunakan skala 5 unit. Okey, untuk soalan C, okey, dia dari D pergi E masih menggunakan paksi X. Okey, kita kena pasti dulu paksi X ini berapa skala dia. Satu kotak mewakili 10. Okey, 0 hingga 10, 10 hingga 20, 10. 20 pergi 30, 10. Jadi satu unit ini mewakili 10. Kita akan tengok ada berapa kotak. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 unit kita akan darab dengan 10. Jadi jawapan bagi C adalah jarak DE dia 40 unit. Okey, bagi soalan D, F nak pergi G, berapa jarak dia? Kita kena tengok paksi Y. Berapa skala dia? 2, 4, 6, 8. Paksi Y ini menggunakan skala 2 unit. Maksudnya satu kotak ini mewakili 2 unit. Jadi kita kira berapa bilangan kotak dia? 1, 2, 3, 4. Jadi jawapan D adalah 4 kotak darab dengan 2 unit. Sebab paksi Y menggunakan skala 2 unit. Jadi 4 darab 2 adalah 8 unit. Seterusnya kita akan pergi muka surat 125, rumus jarak di antara 2 titik satah. Jarak dapat ditentukan sekiranya 2 titik mempunyai koordinat Y yang sama. Okay. Katakan gambar rajah ni. Ini adalah Y. Okay. Titik A, Y dia sama dengan titik B. Maksudnya nilai Y ni adalah sama. Bila Y sama, jarak ini dapat ditentukan dengan cara X2 ini kita hanya tolak X1. Jadi jarak A ke B hanya perlu tolak daripada nilai X ini, X2 tolak X1. Sebagai contoh,
Katakan B ini nilai dia adalah 8. Okey. A ini nilai dia adalah 2. Sebagai contoh saja ya. Jadi 8 kita tolak 2. 8 tolak 2 kita akan dapat 6. Jadi jarak A, B ini adalah 6 unit. Y kita tak perlu tolak sebab nilai dia sama. Selari. Okey, seterusnya kita akan pergi pada muka surat 126. Okey, contoh 2. Hitung jarak antara pasangan berikut. Okey. Kat sini kita akan tengok faksi Y sama. Jadi kita dapat tolak di antara 2 dengan 4. Jadi kita akan 4 kita tolak 2. Jadi berapa unit? Berapa jawapan dia? 4 tolak 2. Jadi kita akan dapat jarak dia adalah 2 unit. Okey, untuk soalan B, X pula yang sama. X yang sama. Jadi kita akan tolak Y. Okey. 1 tolak negatif 2. Bila dalam prinsip matematik, tolak bertemu tolak sebenarnya dia tambah. Jadi 1 tambah 2 ialah 3 unit. Okey, berbalik kepada dekat atas ni. Okey, katakan nak buat 2 tolak 4. 2 tolak 4. Matematik kita akan dapat negatif 2. Jadi apabila kita kaitkan dengan jarak, walaupun dia negatif 2, tapi kita tak kata negatif 2 unit. Kita akan ambil dia sebagai masih lagi 2 unit. Okay, seterusnya muka surat 126. Contoh 3. Okey, diberi gambar rajah. Rajah menunjukkan jarak di antara A dan B. Lengkapkan koordinat A dan B. Masuk dekat sini, disuruh lengkapkan koordinat A. A 1, Y. Jadi kita tak tahu nilai Y dia berapa. B X, 3. Kita tak tahu nilai X dia berapa. Jadi penyelesaian dia, okey, kita nak cari nilai Y dulu ya. Okey, katakan nilai Y. Kat sini dia kata jarak dia 5 unit. Okey. Sekarang ni 1 dia sama. Jadi kalau kita nak tahu jarak tadi, kita 3 Y tolak 3 sama dengan 5. Okey. Y tolak 3 sama dengan 5. Jadi negatif 3 ini kita pindah, dia akan jadi positif. Jadi Y sama dengan 8 unit. Jadi koordinat A ialah 8. 1, 8. Jadi Y ini adalah 8. Okey, kemudian kita tengok pula titik B, X, 3. Okey, jarak dekat sini 4 unit. Okey, sekarang 3 ni sama. Jadi kita akan buat X tolak 1. X tolak 1 sama dengan 4 unit. Jadi negatif 1, bila kita bawa pindah sebelah sini, dia akan jadi positif. Jadi 4 tambah 1 adalah 5 unit. Jadi koordinat X ini adalah nilai dia 5. Okey. Ingat ya macam mana tadi kita nak cari nilai jarak. Okay, jarak dia kalau sama, kita akan tolak antara 2 titik ni tadi. Okay, seterusnya muka surat 127. Apabila titik X dan Y tidak sama, dia macam tadi, kita akan letak contohlah. Okay, ini koordinat chart. Okay, kalau dia selari, kita akan tolak nilai X sahaja. Kalau dia selari macam ni, kita akan tolak nilai Y pula. Okay, tapi yang ini adalah rumus untuk sekiranya dia mempunyai X, Y yang tak sama, yang serong. Seperti macam kita nak cari jarak ni. Okay, jadi kita akan gunakan formula punca kuasa dalam kurungan X2 tolak X1 tutup kurungan kuasa 2 tambah dalam kurungan Y kuasa 2 tolak Y1, bukan ni bukan Y kuasa 2, sorry, Y2 tolak Y1 tutup kurungan punca kuasa 2. Okay, kita tengok contoh seterusnya muka surat 127 iaitu contoh 4. Okay, kita tulis balik takut lupa. Okay, kat sini X2 tolak X1 kuasa 2
tambah. Tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Sekarang dia nak, soalan dia hitung jarak di antara titik A dan titik B pada satah cas. Okey. Kat sini kita boleh guna dua kaedah. Kaedah yang pertama, teorem Pythagoras, ataupun kaedah kedua kita gunakan rumus yang ini. Jadi pada peringkat awal kita akan guna kaedah pertama, kita guna teorem Pythagoras. Okey. Cara dia, kita temukan garisan A ni, okay, sampai B. Ini lurus B. Okay. Kemudian kita akan buat satu garisan lurus lah. Okay, maaf tak lurus sebab lukis guna PowerPoint. Okay. Sekarang kita tengok daripada lukisan ini, okay, yang kat sini lukisan ni, mana datang 4 unit, mana datang 6 unit. Okay, titik ni adalah pertemuan dia. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi 4 unit lah kat sini. Yang ni pula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat 6 unit. Okay. Jadi guna kaedah teorem Pythagoras, ni formula dia. Kita nak cari jarak AB. AB kuasa 2. Sekarang ni tak berkaitan lagi dengan yang ni. Okay, ni guna teorem Pythagoras. AB kuasa 2 sama dengan BC kuasa 2 tambah AC kuasa 2. Jadi ini adalah formula kita nak cari teorem Pythagoras. Okay, sekarang BC. Jadi BC kita tengok kat sini. Ni kita letak satu purnama lah. Letak dia suruh C. BC berapa? 4. Jadi 4 kuasa 2. Okay, tambah AC. AC ni tadi kita kira dapat 6. Jadi tambah 6 kuasa 2. Okey, gunakan kalkulator ataupun congak. 4 kuasa 2 maksudnya 4 darab 4 iaitu 16. Tambah dengan 6 kuasa 2. 6 kuasa 2 maksudnya 36. Jadi bila kita tambah 16 tambah 36, dia akan jadi AB kuasa 2 sama dengan 52. Okey. Kuasa 2 ni bila kita pindah dia akan jadi sebaliknya, iaitu awak akan dapat AB sama dengan punca kuasa 52. Apabila awak tekan guna kalkulator, punca kuasa 2, 52, dia akan dapat 7 minus 2, 1. Ini jawapan. Jadi jarak di antara AB ini adalah 7.21. Okey, ini kita menggunakan kaedah teorem Pythagoras. Kaedah yang kedua, kita akan menggunakan formula tadilah. Okey, punca kuasa dalam kurungan X kuasa 2. Kena hafal lah, kena tahu. X1. Okay, X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Okay. Jadi, kita kenal pasti dulu A ni. A ini, apakah koordinat bagi A? Kita dapat sini 1. Y dia 7. Jadi koordinat A 1,7. B, koordinat dia dekat X 5. Y dia 1. Jadi koordinat bagi B 5,1. Okay. Ini saya dah lukiskan tadi. Kita boleh letak X1, Y1. X2, Y2. Tak kisahlah mana-mana. Sama ada sini X1, Y1 atau sini X2, Y2. Tak kisah. Tapi dalam buku ni, dia tulis sini X1, Y1. 1 ni mesti sepadan. 1 dengan 1, 2 dengan 2. Okay, jadi kita gunakan formula jarak X2. Okay. Sekarang kita tengok jarak AB. X2 yang mana? X2 adalah 5. Tulis kat sini 5. Okay. 5 tolak. X1 ni yang mana? Ini X1. Jadi 5 tolak 1. Okay. Kuasa 2. Tambah Y2. Y2 yang mana? Iaitu 1. 1 tolak Y1 iaitu 7. Okay. 5 tolak 1, 4. 4 kuasa 2 tambah 1 tolak 7, negatif 6. Okay. Bila kita buat 4 darab 4 dapat 16, negatif 6 darab negatif 6, kita akan dapat dia positif sebab negatif positif. Jadi 6 darab 6, 36.
Jadi kita akan tambah macam biasa. 16 tambah 3/6 kita akan dapat 52. Jadi guna kalkulator kita akan dapat jarak dia 7.21 mm. Jawapan sama macam kaedah pertama tadi, cuma berbeza cara. Kalau yang ni kita guna rumus mencari jarak antara dua titik. Kaedah satu tadi kita guna kaedah teorem Pythagoras. Okey, seterusnya muka surat 128 contoh 5. Hitung jarak di antara titik P dengan titik Q. Okey. Yang ini kita boleh guna kaedah teorem Pythagoras. Okey. Nak cari PQ. Jadi kita tak tahu koordinat dia kan. Jadi kita kena gunalah kaedah teorem Pythagoras. Jadi kita ambil lah jarak dia 5 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. 5 kuasa 2 adalah 25 tambah 9. 3 darab 3, 9. Jadi PQ kuasa 2 sama dengan 25 tambah 9, kita akan dapat 34. Kenapa dia jadi macam ni? Sebab punca kuasa 2 kita bila pindah dia akan jadi punca kuasa. Jadi PQ sama dengan punca kuasa 34. Bila tekan kalkulator, punca kuasa 34, kita akan dapat jarak dia. PQ ni jarak dia 5.83 cm. 5.83 cm. Ikut unit ni lah. Seterusnya, muka surat 128, contoh 5 lagi. Okey, contoh B. Okey, yang ini dia ada koordinat. Okey, kita boleh menggunakan rumus koordinat tadi. Okey, nak cari jarak antara P dan Q. Okey, katakanlah kita letak sini ni X1. Okey, ni Y1. Ini X2. Sorry, ini S1, Y1. Okey, ini S2, Y2. Mana-manalah sebenarnya. Tapi saya tukar sebab nak tengok ketepatan dengan jawapan dia. Okay, jadi formula yang kita tahu X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Okay, ini formula dia lah. Okay. Jadi X2 ni adalah 4. Okay, 4 tolak. Kenapa dalam ada kurungan? Untuk bezakan. Sebab dia ada kat sini ada negatif. Jadi tolak 2. 4 tolak 2. Maksudnya bila tolak dia akan jadi tambah. 4 tambah 2 dia dapat 6. Okey, tuliskan kuasa 2 kat sini. Jadi tambah kat sini. Sekarang kita tengok Y2. Y2 adalah 1. Jadi 1 tolak 6. Okey, 1 tolak 6 kita akan dapat negatif 5. Okey, kuasa 2. 6 kuasa 2 maksudnya 6 darab 6. 36. Okey, tambah negatif 5 kuasa 2. Maksudnya negatif 5 darab negatif 5. Negatif, positif. 5 darab 5, 20. Kalau guna kalkulator, negatif 5 kuasa 2, kita akan dapat 20. Okey, bila kita tambah 36 tambah 25, yang ni bukan kuasa 2 gini. Okay. 36 tambah 25, dia akan dapat punca kuasa 61. Tekan kalkulator, kita akan dapat 7.81 cm. Jadi jarak P pergi Q adalah 7.81 cm. Okey, untuk 7.14 penyelesaian masalah. Muka surat 129 contoh 6. Hitung perimeter bagi sebuah segitiga sama kaki jika bucu-bucu bagi segitiga tersebut ialah koordinat A 11, B 34, C 51. Okey, ni gambar rajah dia. A koordinat dia 11, B koordinat dia 3, 4, C koordinat dia 5, 1. Jadi kalau ada soalan berbentuk penyelesaian masalah, yang pertama sekali kita kena faham masalah dia. Okey, soalan dia nak perimeter. Perimeter iaitu ukur keliling. Kemudian dia kata ABC ni adalah segitiga sama kaki. Maksudnya
segitiga sama saiz lah kalau bahagi dua ni. Okay, bahagi dua, katakan sini sama saiz lah. Sebelah sini sama saiz dengan sini. Okay. Jadi, cara dia, kita perlu lukis segitiga dan tentukan titik-titik tersebut pada satah cat perimeter. ABC sama dengan AB tambah BC tambah dengan AC. Jadi sekarang kita nak cari jarak BC dan jarak AB. Okay. BC tak perlu cari sebab bila kita dapat AB, automatik BC kita dapat. Jadi jarak AB, okay, jarak AB kita dapat tahu kat sini. Ni dia guna teorem Pythagoras. AB. Ini ada berapa unit? 1 unit. Okey, saya lukis di sini lah. Ini A, ini B. Jadi, ini titik dia macam garisan dia macam ni. Saya padam dulu. Segitiga ni bukan segitiga semua, tapi saya ambil separuh yang saya ambil saja. Okay. Jadi saya ambil segitiga yang tu saja. Itu yang berkaitan. Jadi kita akan ambil segitiga ni lah. Jadi panjang ni ada berapa? 1. Kita tengok dia punya skala paksi Y dia skala 1 unit. Paksi X dia pun 1 unit. Jadi senanglah. Kita kira berapa kotak. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Jadi panjang dia sini adalah 3. Okey, yang ni berapa kotak? Ini 1 kotak, 2 kotak. Jadi yang ni adalah 3. Jadi dari A, B ni berapa jarak dia ni? Okey. Jadi kita akan guna teorem Pythagoras. Tadi kita dah cari 3. Jadi 3 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Okey, kat sini punca kuasa. Okey. 3 kuasa 2 9 tambah 2 kuasa 2 4. 9 tambah 4 adalah 13. Jadi bila kita tekan kalkulator, punca kuasa bagi 13 adalah 3.6 unit. Okey, AB ni sama dengan BC sebab dia segitiga sama kaki. Bila kita dapat ni tadi, jadi automatik ini pun samalah. 3.6 kat sini, 3.6 pun dekat sini. Jadi kita dapat tahulah perimeter dia. AB 3.6, BC 3.6. Jadi berapa AC dia? AC kita just kira kotak je. 1, 2, 3, 4. Jadi sebab kesimpulan AB 3.6 tambah BC 3.6 tambah AC 4. Kita dapat jawapan dia 11.2 unit perimeter keliling dia. 11.2. Okey, contoh 7. Dia beri bahawa jarak AB 10 unit. Hitung nilai bagi V. Okey, berapa koordinat bagi V ini? Okey, ini soalannya. Kita kena faham apa masalah jika melibatkan penyelesaian masalah. Kemudian AB 10 unit. Okay. Jadi kita akan gunakan formula rumus jarak, iaitu S2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Okey. Jadi kita letakkan kat sini S2 9 Y2. Okey. Ni X1, 3 ni Y1. Jadi sekarang kita akan gunakan rumus jarak. X2 adalah 6 tolak X1 ni adalah V. Kita tak tahu berapa nilai dia, kita tulis je V. Okey, tambah Y2 adalah 9 tolak Y1 3. Jadi 9 tolak 3. Okey, bila di sini ada huruf B, kita tak boleh nak selesaikan. Kita tulis je 6 tolak B kuasa 2 tambah
Okey, 9 tolak 3, 6 kuasa 2. Okey, yang ni AB 10. Yang ni dia dah bagi dah jarak. Okey, jadi 10. Macam tadi kita nak cari jarak, koordinat dia bagi, tapi yang ni dia terbalik lah. Dia bagi jarak tapi dia nak cari koordinat. Jadi 10 kat sini sama dengan punca kuasa 2, 6 tolak V kuasa 2 tambah 6. Okay. 6 kuasa 2 ni kita selesaikan, kita akan dapat 36. Okay. Kemudian kita nak hapuskan punca kuasa ni, jadi kita akan kuasa 2 kan dia. Okay, jadi bila kita buat kuasa 2, okay, kat sini pun akan jadi kuasa 2 lah. Okay. Jadi automatik nanti punca kuasa ni pun dia akan hilang. Okay. Kemudian kita akan dapat macam ni lah. 10 kuasa 2 sama dengan 6 tolak V kuasa 2. Okay. Sekejap. Saya tambahkan satu kosong, ruang kosong. Gangguan je lah tambah tadi. Jadi kita ulang balik untuk bahagian ni. Okay, kita nak cari ni, hitung nilai V. Jadi jarak AB dia bagi 10. Rumus yang ni kita tahu dah hafal. Okay. Sekarang kat sini kita letaklah dia X2. Dan ni pun Y2. Okay, ini X1, 3 ni Y1. Kalau tadi koordinat dia bagi, kita hanya cari jarak. Tapi sekarang soalan contoh 7 ni, jarak dia bagi tapi dia nak suruh kita cari nilai V. Okay. Jadi formula dia AB sama dengan, okay, ni kita tengok S2. S2 adalah 6 tolak V kuasa 2. Okay, sebab V kita tak tahu. Jadi ni V ya. Kemudian tambah Y2. Y2 9. Okay, 9 tolak 3. Kenapa 3? Sebab di sini Y1 3. Jadi bila kita 9 tolak 3, kita akan dapat 6 kuasa 2. Kemudian 6 kuasa 2, 6 dan 6 kita akan dapat 36. Okay. Sekarang kita nak hilangkan yang ni. Macam mana cara ni? Punca kuasa ni. Jadi kita kena darab dengan punca kuasa. Jadi kat sini kita akan buat kuasa 2. Sebelah kanan pun kuasa 2 lah, sebelah kiri pun kuasa 2 lah. Jadi kita akan dapat 10 kuasa 2 sama dengan 6 tolak V, okay, kuasa 2 tambah 36. Okay. Kemudian yang ini tambah ni, bila kita bawa sini dia akan jadi tolak. 10 kuasa 2 tolak 36 sama dengan 6 tolak V kuasa 2. Okay. 10 kuasa 2 adalah 100. 10 tolak 10 100 tolak 36 sama dengan 6 tolak V kuasa 2. Jadi 100 tolak 36 kita akan dapat 64. Okay. Sama dengan 6 tolak V kuasa 2. Sekarang kuasa 2 ni bila kita pindah dia akan jadi punca kuasa. 64 sama dengan 6 tolak V. Punca kuasa 64 pecah 8. Itu 8 darab 8 dapat 64. 8 sama dengan 6 tolak V. Okay, jadi okay, tukarlah 8 tambah V sama dengan 6. Sebab kita nak dapatkan V ni positif. Kemudian V sama dengan 8 ni kita pindahkan, dia akan jadi negatif. Kat sini positif. Jadi 6 tolak 8. Jadi V ni sama dengan negatif 2. Jadi V ni koordinat dia negatif 2,3. Jadi kita buat kesimpulan nilai V ialah negatif 2. Kalau kita tengok pun memang logik lah, sebab dia dah melepasi titik kosong. Jadi kalau sini 1, 2, 3, 4, 5. Bila sebelah kiri dia akan jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3.
3 dan seterusnya. Okey, itu sahaja bagi bahagian 7.1. Kita jumpa lagi pada topik 7.2.